Teluk Intan, suspek kes bunuh seorang lelaki yang mayatnya ditemukan reput di dalam parit di kawasan kebun kelapa sawit dekat Rungkup, Bagan Datuk Rabu lalu berjaya ditahan polis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mayat seorang lelaki reput telah dijumpai di dalam parit di kawasan kebun kelapa sawit di Rungkup, Bagan Datuk. Seorang remaja bawah umur berusia 17 tahun didakwa di Mahkamah Magistrat Teluk Intan atas tuduhan membunuh rakannya pada Ogos 2023. Pertuduhan terhadapnya dibacakan dalam bahasa Tamil di hadapan Hakim Mahkamah Magistrat Seksyen Intan Nurul Farina Zainal Abidin. Mengikut pertuduhan, remaja itu didakwa atas tuduhan membunuh rakannya yang berusia 21 tahun di tepi Jalan Pasir Kampung, Sungai Payung Baru, Rungkup antara jam 6 petang hingga 8.30 malam Ogos lalu. Pendakwaan dilakukan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati atau penjara maksimum 40 tahun. Dan jika tidak dikenakan hukuman mati, hendaklah dihukum sebat tidak kurang 12 kali jika sabit kesalahan. Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Asisten Komisioner Ahmad Adnan Basri berkata, remaja lelaki berusia 17 tahun yang juga jiran kepada mangsa itu diperkas di hutan melintang. Berdasarkan siasatan, suspek dan mangsa berusia 21 tahun adalah kawan dan mereka berdua tinggal di kawasan perumahan yang sama di Teluk Intan. Katanya lagi, punca pembunuhan itu dipercayai disebabkan suspek cemburu kepada mangsa kerana dikatakan mengganggu teman wanitanya yang berusia 20 tahun. Menurut beliau, hasil soal siasat, suspek mengaku membunuh mangsa pada 20 Ogos lalu sebelum mayatnya dibuang di dalam parit di lokasi kejadian. Mayat tersebut ditemui dengan kesan luka di bahagian tangan, kaki dan leher. Identiti mangsa bagaimanapun belum dapat dikenal pasti ekoran keadaannya yang sudah reput, selain tiada sebarang dokumen pengenalan diri dijumpai bersama si mati. Hasil bedah siasat di Jabatan Forensik di Hospital Raja Permaisuri Painon Ipoh mendapati punca kematian mangsa disebabkan oleh luka potongan pada bahagian kepala dan leher. Pembunuhan seperti yang ditakrifkan dalam undang-undang ialah membunuh manusia lain dengan niat, dan pada amnya kewarasan fikiran membezakan antara pembunuhan dengan bentuk homisid yang lain yang salah di sisi undang-undang. Dalam setiap bidang kuasa, sama ada lama atau moden, pembunuhan dianggap sebagai jenayah serius yang akan dikenakan hukuman yang berat. Selain itu, pembunuhan juga boleh ditakrifkan sebagai satu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang menyalahi undang-undang mahupun tidak. Pembunuhan biasanya berpunca daripada bermacam-macam motif, misalnya politik, cemburu, dendam, dengki, membela diri dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan pelbagai jenis cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata yang tajam. Pembunuhan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan letupan seperti bom. Pembunuhan dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu membunuh dengan sengaja, membunuh dengan separuh sengaja, membunuh dengan tidak sengaja. Berikut adalah faktor-faktor utama kes pembunuhan. Yang pertama, motif peribadi. Motif peribadi seringkali menjadi faktor utama dalam pembunuhan. Ini dapat mencakup dendam, kecemburuan atau konflik interpersonal yang tidak terselesaikan. Kedua, alam sekitar dan budaya. Pendedahan kepada keganasan. Persekitaran di mana seseorang membesar, terutamanya jika terdedah kepada keganasan semasa kecil, boleh mempengaruhi tingkah laku ganas pada masa dewasa. Ketiga, masalah mental atau gangguan jiwa. Beberapa pembunuh mungkin mengalami masalah mental atau gangguan jiwa yang mempengaruhi perilaku mereka. Masalah kesihatan mental seperti kemurungan, gangguan bipolar atau skizofrenia mungkin memainkan peranan dalam pembunuhan. Keempat, ketersediaan senjata api. Ketersediaan mudah senjata api boleh meningkatkan risiko keganasan termasuk pembunuhan. Persekitaran dengan konflik bersenjata selalunya mempunyai kadar pembunuhan yang tinggi. Kelima, pendidikan dan kesedaran awam.
Tahap pendidikan yang rendah boleh dikaitkan dengan tahap keganasan, dengan itu meningkatkan risiko pembunuhan. Masyarakat yang kurang menjedari kesan keganasan dan konflik cenderung mempunyai kadar pembunuhan yang lebih tinggi. Keenam, tekanan emosi. Tekanan emosi boleh mencetuskan tingkah laku agresif termasuk pembunuhan. Ketujuh, pengaruh narkoba dan alkohol. Penggunaan narkoba atau alkohol dapat mempengaruhi penilaian dan meningkatkan impulsif sehingga dapat menjadi faktor yang memicu kepada pembunuhan. Akhir sekali, konflik interpersonal. Konflik dan perselisihan faham antara individu atau kumpulan boleh mewujudkan situasi yang berpotensi berakhir dengan pembunuhan. Baiklah, seterusnya kita akan bersama dengan wartawan Nurul Liana binti Nasharuddin untuk mengulas dengan lebih lanjut tentang kesan-kesan permasalahan kepada diri dan orang lain dan strategi menangani permasalahan serta pesanan kepada diri dan orang lain. Terima kasih kepada pembaca berita kita Aina yang berada di studio. Saya, Nurliana, wartawan anda pada hari ini akan menerangkan beberapa perkara di sebalik berlakunya kes ini. Suspek yang berusia 17 tahun membunuh rakannya kerana memiliki perasaan cemburu kepada mangsa yang mengganggu teman wanitanya. Dari apa yang kita dapat lihat dari kejadian ini, terdapat kesan-kesan permasalahan kepada diri dan orang lain. Antaranya, untuk diri, apabila kita tidak dapat mengawal emosi dan menyebabkan diri ini bertindak di luar kawalan dan akan membuat keputusan sedemikian tanpa sebarang unsur periksa yang boleh mengorbankan nyawa, terutamanya mereka yang tidak bersalah. Kepada orang lain pula, apabila perkara seperti ini berlaku, orang ramai yang melihat akan terikut dengan melakukan perkara atau perbuatan yang sama apabila berada di tempat dan atau situasi ini hanya kerana perasaan cemburu yang tidak dapat dikawal. Terdapat strategi dalam menangani permasalahan ini. Apabila berlaku situasi di mana seseorang itu mengganggu pasangan kita, lebih elok kita berjumpa secara baik untuk memberitahu atau berbincang supaya orang itu tidak mengganggu pasangan kita. Selain daripada itu, sebelum bertindak secara melulu, lebih baik kita mengawal emosi sebelum dan selepas mendapat jawapan. Dan tidak bertindak agresif lebih-lebih lagi yang boleh mengorbankan nyawa seperti kes ini. Sebelum saya akhiri laporan saya pada hari ini, sedikit pesanan kepada diri dan juga kepada orang lain. Jangan membuat keputusan dalam melakukan sesuatu secara terburu-buru. Pastikan mempunyai bukti yang kukuh sebelum melakukan sesuatu supaya tindakan yang diambil tidak akan membuatkan kita menyesal di kemudian hari. Jika tidak dapat mengawal emosi, lebih baik jangan melakukan perbuatan itu. Apa yang dilakukan, selalu ingat keluarga dan orang yang tersayang. Mereka yang selalu mempunyai harapan yang tinggi kepada kita akan merasa kecewa apabila mendengar perbuatan yang kita lakukan. Dan yang terakhir, sayangilah nyawa orang lain seperti nyawa kita sendiri. Sebelum saya akhiri laporan saya, mari saya memberikan serangkap pantun. Taat umat memegang adat, kemana pergi tidak terlantar. Sifat jahat dibuang cepat supaya hati tidak terbakar. Sekian daripada saya, wartawan anda pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, itu sahaja dalam buletin kali ini. Saya Nur Aina Amira binti Muhammad Zahimi, nombor metrik D2023 11066757. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.